Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, lamma khalaqallahu al-jannah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika mana Allah Subhanahu wa taala dia menjadikan syurga. Waktu Tuhan mula-mula jadikan syurga, di saat tu manusia apa semua tak ada lagi. Kata Abi Hurairah, Nabi SAW sebut, waktu mula-mula Tuhan jadikan syurga, Tuhan panggil Jibril. Qala li Jibril, Jibril hamai sat. Bila Jibril mai, Tuhan kata kepada Jibril, idhab fanzur ilaiha. Jibril, aku dah buat syurga. Lah ni hampir masuk dalam syurga, hampir tengok dalam syurga Azad. Fadhahaba fanazara ilaiha. Jibril pun bila dah Tuhan suruh dia masuk dalam syurga, pergi tengok macam mana dalam syurga, dia pun tak cakap banyak, dia terus pergi ke dalam syurga dan dia tengok keindahan, kesempurnaan Tuhan buat dalam syurga tu. Summa jaa, kemudian dia balik kepada Allah Subhanahu wa taala sambil Jibril kata, ay rabbi wa izzatik. Jibril kata, ya Allah, demi kemuliaanmu ya Allah, la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Jibril habaq kepada Allah, Jibril kata, ya Allah, syurga yang kamu buat ni memang betul-betul sempurna. Dan syurga ni tak ada siapa pun nak boleh habaq macam mana indahnya syurga, melainkan dia pernah masuk dalam syurga tu. Hang panggil pilah siapa pun untuk nak perah otak, nak imaginekan, kata syurga ni dia macam ni, syurga ni dia macam ni, tak sama dengan apa yang Tuhan buat. Kemudian kata Nabi SAW, lepas Jibril bagi komen macam tu kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi kata, summa haffaha bil makarih. Allah Subhanahu wa taala dia buat sebelum nak masuk dalam syurga, dia buat ada satu border, ada satu pintu. Yang mana pintu nak masuk ke dalam syurga itu adalah bil makarih, dengan benda-benda yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Makna dia, kita nak masuk dalam syurga, kita kena tempuh satu tempat yang tempat tu memang hawa nafsu tak suka. Menjadi tiket kepada kita, kalau nak masuk dalam syurga, kena buat benda-benda yang hawa nafsu tak suka. Apa benda hawa nafsu tak suka ni tuan-tuan? Mai semayang di masjid, hawa nafsu bukan suka. Dia kata nak mai semayang, buat apa? Dengan hujan, berhujan. Di rumah pun boleh semayang. Tuan-tuan nampak cara macam mana yang kata hawa nafsu tak suka. Hawa nafsu tak suka apa lagi bila dia tengok orang pekat duk ramai main masjid, orang boleh duk bersatu, orang boleh duk berkawan, orang duk boleh baca Quran, orang duk boleh semayang. Kita tak suka. Hawa nafsu ni dia suka apa? Dia suka kalau duk di rumah saja, lepas tu duk melepak depan TV, lepas tu duk pepak kacang shandong tu, yang tu aja. Daripada kita duk mai ke masjid, baik kita pergi tempat lain. Banyak benda lagi yang boleh memuaskan hati kita, boleh memuaskan nafsu kita. Makna dia, Tuhan dia letak di depan syurga satu tempat, satu border, nak masuk ke dalam syurga, tiket dia apa? Tiket dia adalah benda yang nafsu tak suka.
Kita duk mangkit tengah malam, tuan-tuan sekalian, mangkit nak semayang, mangkit buat tahajud, mangkit baca Quran, mangkit berzikir. Awak nafsu suka kah? Awak nafsu kata lebih baik kita lena, waktu berhujan lagu ni sedap. Hang nak mangkit malam buat apa? Tuan-tuan nampak tak? Ni, tuan-tuan daripada rumah, nak mai pula ke masjid ni. Nak mai ke masjid dengan tempuh hujan, lepas tu mai pula ke masjid ni dengan sejuk apa semua. Baik duduk di rumah. Benda tu hawa nafsu suka. Tuan-tuan nampak tak? Tetapi itulah yang menjadi tiket ataupun menjadi jaminan untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, bila Tuhan buat macam tu depan pintu syurga, summa qala li Jibril. Kemudian Jibril kata apa? Jibril kata, ya Allah, Jibril kata, laqad khashitu alla yadkhulaha ahad. Tadi waktu saya masuk dalam syurga tadi, saya nampak macam syurga ni luas dan ramai orang boleh masuk dalam syurga. Tapi bila Tuhan meletakkan satu syarat, bila Tuhan meletakkan satu sempadan nak masuk dalam syurga, mestilah kita buat benda-benda yang nafsu kita tak suka. Jibril kata apa? Bila Tuhan letak benda tu depan syurga, laqad khashitu alla yadkhulaha ahad. Aku takut ya Allah, tidak akan ada satu orang pun yang lepas untuk masuk dalam syurga. Tuan-tuan, bahaya ni Jibril kata macam ni. Maknanya Jibril risau. Di kalangan manusia tak ada siapa pun yang boleh masuk dalam syurga. Semayang juga. Tapi ada selik nombor ekor ada juga pergi tu. Semayang juga. Tapi bergaduh dengan orang cukup nombor satu. Semayang juga tuan-tuan. Kuliah ni duk main. Tapi panas baran, maki orang, tak puas hati ke orang. Tu pun kuat juga. Macam mana nak masuk dalam syurga? Sedangkan benda tu nafsu suka. Sedangkan syarat nak masuk ke dalam syurga adalah benda yang nafsu tak suka. Boleh faham tuan-tuan? Balik muhasabah tengok ni. Kan? Sebab tuan-tuan main ke masjid. Nampak cantik dengan buh kepiah, dengan buh baju, buh kain pelekat, apa semua. Duk semayang, tungin terbalik, duk main tiap-tiap waktu, duk ada bagus. Tapi rupa-rupanya dengan mak pak dia buat lebih kurang. Tuan nampak tak? Dengan anak-anak pun dia tak pernah duk tegur. Hampa nak buat apa, hampa punya pasal lah. Sampai anak pun kata, ayah, awak tak tegur kami buat salah ni. Kami pun nak masuk syurga pula. Peduli apa kat hampa. Dia buat ayat macam tu. Tuan-tuan, itu berlaku dalam masyarakat kita. Ingat, nak masuk dalam syurga memang nampak macam mudah. Tetapi sebenarnya liku-liku yang ada sebelum nak masuk dalam syurga, itulah yang membuatkan Jibril alaihi salam dia berasa risau sangat-sangat. Tak ada siapa boleh masuk dalam syurga ni. Kemudian kata Nabi SAW, falamma khalaqallahu ta'ala an-nar. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala buat api neraka. Lepas Tuhan buat syurga, lepas tu Tuhan buat pintu nak masuk dalam syurga, ada syarat dia. Syarat dia apa? Syarat dia benda yang nafsu tak suka. Tuan-tuan nak paksa diri main kuliah ni tuan-tuan. Jenuh orang kata apa? Jenuh duk bercinta dengan bini di rumah tu. Bini kita pilah dengar kuliah apa semua dia. Kata semua sama. Semua sama. Duk main pun dia kata kira duk kata ke orang macam mereka betul semua. Lagu tu pun ada. Kan tuan-tuan sekalian? Susah ni nak main ni. Nak boleh duduk. Tuan-tuan boleh duduk di dalam kuliah, dalam majlis ilmu. Lagu ni kira kemah. Kan? Kita nampak lagu ramai ni. Rupanya di luar sana, berlungguk lagi ramai. Tak main ni. Macam-macam pengurusi duk. Perah otak macam-macam duk fikir. Nak buat macam mana ni. Nak bagi mereka main ke masjid ni. Kan? Mungkin rumah mereka cantik ke, rumah mereka besar ke, nak main ke masjid, nak main duduk di masjid, tak mau. Tuan-tuan tengok macam mana masjid kita di luar tu. Sikit punya istana punya di luar tu duk nampak. Tu pun duk buat pun ada lagi kutu tak main ni. Tang mana yang tak kena tau. Nampak tuan sekalian, tak mudah. Ni pun hak main ni mungkin tak boleh pergi ke mana kot. Tak tahulah kan. Wallahu ta'ala alam, mana kita nak tahu. Dia nak cunggit pergi kot lain pun, nak pergi cinggir. Kadang-kadang bagi orang Penang nak pergi cinggir pun aku ni tua sangat dah. Sekali jadi Pak Ma'on pula, contoh lagu tu. Jadi tak pergi ke mana, tang ni lah tempat kita Ustaz. Sementara nak tunggu Tuhan nak ambil, dia pergi ayat lagu tu. Boleh tak? Buat ayat itu boleh tak? Tak apa setuju ni, malam hari ni. Kemudian Allah Ta'ala menjadikan api neraka. Bila Tuhan buat api neraka, Tuhan kata kepada Jibril, ya Jibril, idhab fanzur ilaiha. Jibril, aku dah buat dah api neraka.
Lah ni hampir masuk, tengok Ustaz dalam api neraka. Kok-kok lah ada komen apa-apa yang hang nak abang mai kat aku, hampir masuk tengok. Maka Jibril pun fadhahaba fanazara ilaiha. Jibril tak cakap banyak, dia terus masuk ke dalam api neraka yang Tuhan buat. Habis dia tengok apa semua, Jibril keluar daripada api neraka. Lalu Jibril kata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ai Rabbi wa izzatik." Jibril kata, Allah, demi kemuliaanmu ya Allah, la yasma'u biha ahadun fayadkhulaha. Oh, dahsyat sungguh. Api neraka yang kamu buat ni dahsyat sungguh, Jibril kata. Kemudian lepas daripada tu fahaffaha bisyahawat. Allah Subhanahu wa taala sama macam syurga tadi. Dia pi buat satu pintu, syarat nak masuk ke dalam api neraka ada syarat dia. Apa dia syarat dia? Asyahawat. Syahwat ni apa? Benda yang nafsu suka. Nak masuk dalam api neraka ada syarat dia. Syarat dia apa? Benda yang nafsu suka. Apa yang nafsu suka tuan-tuan sekalian? Mengumpat orang nafsu suka. Itu syarat nak masuk dalam api neraka. Apa yang syarat nak masuk dalam syurga adalah api neraka tuan-tuan? Apa dia? Duk fitnah orang. Itu nafsu suka. Makna dia ada syarat tu dan ada kriteria tu dekat kita. Api neraka tempat kita. Apa benda nafsu suka tuan-tuan? Makan benda yang haram. Makna ada syahwat suka. Bila syahwat suka, kita sudah tertulis nama kita di pintu api neraka. Kita tak puas hati dekat orang. Kita kira nak dengki dekat orang. Kita macam-macam kita buat. Hak nak ikut nafsu kita ni. Benda yang syahwat kita ni. Tuhan letak tak mana? Tuhan letak dekat pintu api neraka. Lepas Tuhan letak kat tu tuan-tuan, Jibril kata apa? Jibril keluar dia kata, Rabbi wa izzatik wa jalalik. Jibril kata, ya Tuhan aku, demi kemuliaanmu dan keagunganmu ya Allah. Laqad khasyitu alla yabqa ahadun illa dakhalaha. Aku takut sangat, Jibril kata. Aku risau sangat pasal apa? Alla yabqa ahadun illa dakhalaha. Aku takut tak ada langsung satu orang manusia yang terbebas duduk di luar. Melainkan semua pakat masuk dalam api neraka. Sebab apa? Sebab nak masuk dalam api neraka, benda yang syahwat suka, dan itulah yang kita duk turun sampai ke hari ini. Tuan-tuan, minta lindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasal itu tadi Tok Imam tadi dia baca doa apa? Selepas daripada semayang, Tok Imam baca Allahumma ajirna minan nar. Kan? Tuan-tuan ikut tak tu? Kau lena habis-habis dah waktu tu. Bagi-bagi salam, kira tunduk kepala, ingatkan duk angguk tu angguk zikir. Rupanya angguk tu angguk lena. Tok Imam kata apa? Allahumma ajirna minan nar. Kita pernah tanya dah. Sagi habis-habis kuih Tok Imam. Tok Imam, Allahumma ajirna minan nar tu apa dia? Tok Imam kata, aku tak tahu. Dia sepak kita sedang. Hang baru main masjid, dia tanya aku macam-macam lah. Contoh lagu tu lah. Kena tanya. Makna apa tuan-tuan? Makna dia, ya Allah, ajirna minan nar. Selamatkan kami daripada api neraka, ya Allah. Berapa kali kita baca? 7 kali. Nabi kata apa? Nabi kata, barang siapa yang nak selamat daripada api neraka, bacalah Allahumma ajirni. Kalau ni seorang. Kalau ramai, Allahumma ajirna minan nar. Baca 7 kali lepas subuh, lepas maghrib. Boleh faham sekalian? Itu hadis sahih yang Nabi SAW sebut kepada kita. Baik, dengan kesempatan yang ada, saya nak cerita bab api neraka sikit. Kan? Api neraka ni tuan-tuan, pasal apa Nabi SAW pesan sangat kat kita ni, kalau boleh jangan hampa duk pilih nak masuk dalam api neraka. Benda Nabi pesan. Kan, benda Nabi pesan. Sehingga kan tuan-tuan sekalian, dalam sebuah hadis dan termuat dalam tafsir At-Tabari, kata Nabi SAW, bila diberikan kekayaan kepada Nabi, bila Tuhan pelawar kepada Nabi macam-macam benda, Tuhan nak bagi pangkat, Tuhan nak bagi darjat, Tuhan nak bagi harta benda, Tuhan nak bagi kekuasaan, Nabi tolak semua tu. Nabi bukan tak boleh jadi raja, benda bila-bila masa Nabi nak boleh dapat. Sehingga kan tuan-tuan pernah baca surah Ad-Duha, wad-duha wal-laili idza saja. Pernah baca doa surah tu kan? Pernah jumpa ada ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Pernah baca tu kan? Tuan-tuan tahu makna apa ayat tu? Tuhan bagi kat Nabi Muhammad. Muhammad fatarda la saufa yu'tika. Muhammad, kalau hang nak saufa yu'tika. Makna dia, kalau kata yu'tika tu memang Tuhan bagi, tapi Tuhan menggunakan kalimah depan tu saufa. Saufa tu pasti aku bagi. Hang minta ya Muhammad, hang nak apa?
Kan, hang nak jadi raja aku boleh bagi. Hang nak harta yang banyak aku boleh bagi. Hang nak kekuasaan aku boleh bagi. Hang nak apa Muhammad? Semua tu ditolak oleh Nabi SAW. Nabi tolak semua tu, tuan-tuan sekalian. Apa yang Nabi minta? Nabi kata, "Idzan ya Rab, la arda wahidan min ummati finnar." Aku nak minta satu ya. Kalau Tuhan nak bagi kat aku semua tu, aku tak mau semua tu. Yang aku nak satu aja. Apa dia Muhammad? Hang nak apa dia ni? La arda. La arda ni aku tak reda. Makna dia aku tak mau. Apa dia? Wa wahidan min ummati finnar. Aku nak minta satu aja ya Allah. Aku tak mau walaupun ada satu orang di kalangan umat aku yang duduk dalam api neraka. Tuan-tuan nampak tak? Maknanya apa? Nabi tolak ni kesenangan dunia, Nabi tolak harta benda, Nabi tolak pangkat, Nabi tolak darjat yang boleh bagi Nabi senang atas dunia ni. Nabi kalau ambil semua tu, selamat Nabi. Tak gaduh nak lari pergi mana, tak gaduh nak berhijrah, tak gaduh nak lari daripada puak-puak musyrikin Makkah. Nabi tak gaduh nak pecah muka-muka dia sampai jatuh dalam lubang dalam peperangan Uhud. Nabi tak perlu lari daripada semua benda tu. Pasal apa? Pasal Nabi memilih untuk nak hidup senang atas dunia ni. Tetapi kalau Nabi pilih hak tu, macam mana dengan kita? Cuma Nabi pilih apa? Nabi tolak semua kesenangan tu. Yang Nabi pilih apa? Nabi tak reda walaupun ada seorang pun di kalangan umat dia, kita ni, yang duduk dalam api neraka. Tuan-tuan nampak tak? Kalau kita guna bahasa kita lah, ni gila hang. Pasal apa gila? Hang boleh tinggal harta benda ni berapa juta punya orang nak bagi ke hang boleh tolak semata-mata hang nak ni je. Hang tak mau ni orang lain lah. Hang duk fikir orang lain buat apa? Hang fikir diri hang sudah lah. Itu kita. Itu bukan Nabi. Boleh faham tuan sekalian? Orang mai ajak tuan-tuan kata malam ni hang nak pergi kuliah malam ni ke? Hang nak ikut aku nak bagi kat hang 1,000. Agak-agak kata macam mana? Fikir kuliah ke 1,000? Kuliah 1,000. Kuliah esok ada lagi. Dia bilang tu. Pergi 1,000 lah. Kan? 1,000. 10,000 orang kata ni. 10,000 aku nak bagi kat hang ni. Kan? Syarat apa? Hang tiga bang lah semayang maghrib hari ni, ya isu hang boleh qada balik. Dia kata, betul ya. Dia kata, no. 10,000 bukan nak main. Dia kata, tak apa boleh qada. Cinta dia tak? Tak apa nak angguk nampak ni. Muhung ya. Hari kenuri dapat tak apa date ni, tu pun lohok ngasak dia gulung sekali buat Aisyah. Tidak je. Duk tunggu depan tu bagus mana berjubah apa, kita pun duk tengok, tu haji ni hebat ni. Jenis salam raut punya orang. Kan kita pergi kenuri kenara kita salam raut. Betul tak tu? Ada tak ada orang suruh-suruh, apa benda ni, saya tak mau, minta maaf, saya tak mau pergi duduk jauh. Ada halau kita ke? Tobatlah home dah. Betul tak? Nama pun matang bendahari. Kan? Mana ada bendahari, bendahara tu ada kat kita. Kan? Salam-salam tu pun masuk dalam pakit. Salam pun masuk dalam pakit. Bini kata, abang, lohok mayang ada lagi. Tahu aku semayang dah. Bila abang semayang? Kita duk ingat kita semayang dah. Tapi meduk salam punya pasal ni pakit. Sebab tu dia pakai jubah. Jubah tu pun dia bagi panjang pakit dia tu. Cerita tak tuan-tuan? Jahanam. Tuan-tuan tajak main saya ubah malam ni. Ubah. Kan siapa suruh panggil saya? Hak tu pun tinggal lohong, tinggal asyak. Nampak tak? Sampai bini kata, abang tak semayang ke? Dia kata jamak boleh kot. Jamak envelope nama dah. Tuan-tuan. Tak bukan nak kata kat tuan-tuan. Saya pun kalau Tuhan uji macam tu. Mau duk terbalik ya kalau kita abang kat orang pun. Tapi yang kata Nabi SAW lebih daripada tu lagi. Kekuasaan orang nak bagi dekat dia. Bukan takat dia tolak semua tu. Malah ancaman bunuh pula kepada dia. Tuan-tuan nampak tak? Dia nak kena bunuh pasal apa? Pasal aku nak mempertahankan umat aku. Buat apalah aku duk fikir sakit-sakit kepala nak mempertahankan umat aku. Lebih baik aku terima saja tawaran mereka ni. Sedangkan Tuhan nak bagi lebih daripada tu lagi. Nabi tolak. Yang Nabi nak apa? Nabi tak mau. Walaupun satu orang di kalangan umat dia yang ada dalam api neraka. Pasal apa tuan-tuan sekalian? Pasal api neraka ni dahsyat. Dahsyat api neraka ni. Kita tak tahan nak sebut tentang api neraka ni. Dalam surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr ayat 24 hingga 25. Kata Allah Subhanahu wa taala, waji'a yawma idzin bi jahannam. Ketika mana diperlihatkan api neraka Jahannam depan mata kita. Yawma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Dan pada hari itu manusia nanti dia akan fikir, Allah, atas dunia dulu aku tak manfaat betul-betul masa untuk nak buat benda baik.
Atas dunia dulu Tuhan bukan tak bagi kat aku duit. Tuhan bagi kat aku bendang. Tapi dengan duit bendang tu aku tak bawa keluar zakat. Atas dunia dulu Tuhan bagi aku kereta. Tapi dengan kereta tu aku tak pernah tolong orang. Walaupun ada orang minta tolong kat aku tak tolong orang. Dia duk fikir benda baik tu. Atas dunia dulu bukan aku tak mai ke masjid bawa duit. Aku bawa. Tabung lalu aku buat tarti. Contoh lagu tu ya. Lepas tu duk maki pula apa duit banyak duk lalu apa lagi. Duit tu duk simpan nak kena tombiam lagi balik. Duk fikir lagu tu ni. Tuan-tuan, bila benda ni kita akan fikir? Tuhan kata dalam surah Al-Fajr ayat 24 sampai 25. Tuhan kata waji ayauma idzim bi jahannam. Ketika mana mai kepada kita depan mata kita api neraka jahanam. Yauma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Waktu itulah baru kita fikir balik. Hati dunia dulu ada masa Tuhan bagi buat baik, ada ruang, ada kesempatan, aku tak buat benda baik itu. Sedangkan aku boleh buat benda baik itu. Dia duk fikir. Lalu dia kata apa? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah eloknya kalau dulu aku buat amalan hak bagus-bagus, tuan-tuan. Benda ni lah Tok Imam duk abang, pengurusi kita duk abang, benda ni Tok Khatib duk abang, ustaz-ustaz mana duk mai ke masjid duk abang macam ni. Tuan-tuan, ada kesempatan buat amalan kebaikan. Tuhan sebut dalam surah Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'as-saddaqa wa akum minas salihin. Tuhan pesan kat kita ni. Bukan Ustaz Luqman. Bukan orang tua kita pesan. Tuhan sendiri pesan kat kita. Pasal apa Tuhan pesan, tuan-tuan? Pasal Tuhan tahu kata ada orang yang ketika mana dia meninggal, dia menyesal. Tuhan kata, wa anfiqu mimma razaqnakum. Manusia, la ni anfiq. Makna dia infak lah harta yang kami bagi kat hang. Tuhan nak abang apa kat kita? Nombor satu, jangan duk klaim harta hak duk ada kat kita tu harta kita. Sebab bila-bila masa benda tu Tuhan boleh tarik. Bila-bila masa benda tu Tuhan boleh ambil balik. Jangan duk kedekut sangat harta duk ada dekat hang ni. Sebab tu Tuhan kata, aku bagi rezeki kat hamba. Benda tu semua main daripada aku. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Tuhan kata bagilah sikit daripada harta yang kami bagi kepada hang. Maknanya bukan harta hang. Bukan harta kita. Kita keluar pun daripada perut mak kita, keluar tak ada apa. Keluar pun telanjang bulat ya. Tuan-tuan, apa yang kita ada? Tu pun nasib baiklah hospital. Dia balut dengan kain hijau tu ya kat kita. Tidak ada tuan. Mana ada satu orang keluar-keluar dia kata, "Weh, orang kaya keluar dah." Keluar-keluar kot dia ada buku bank ke keluar sekali perut mak dia. Tak ada. Dia faham tak tuan-tuan? Saya bukan nak merepek kat tuan-tuan ni, tapi itu hakikat dia. Kita keluar tak ada apa. Bukti dia, keluar tak ada apa. Balik pun tak ada apa. Siapa yang balik dia peluk peti besi? Kata pasal apa yang keranda dia ni nampak heran sikit. Kata dia bawa peti besi dalam kubur. Ada ke? Orang kata tak pernah duk buat oleh orang. Lepas tu nak sombong apa sebab? Bergaduh ke tanah, bergaduh ke pokok belang pun bergaduh. Kita duk tanam bagus, orang lain duk balas buah belang kita. Allah apa biji sangat, hang balaslah makan bila dekat mana hang larat. Selesai masalah. Ni dak tuan-tuan sekalian. Hang duk curi belang aku, bawa parang ladin, tahu parang ladin? Pi letak atas meja rumah dia. Ni, hang sentuh lagi buah belang aku, ni aku katam 12 tu ikat balong ni. Apa gunanya tuan-tuan sekalian? Allahu akbar. Tuhan kata wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Tuhan kata. Nak infaklah sebelum daripada mai masa mati. Masa mati mai tak ada guna. Bukan kata masa mati mai tak ada guna, masa sakit pun tak ada guna apa dah tuan sekalian. Tidak ada. Waktu sakit pun harta banyak duk ada di rumah pun tak ada nak buat apa dah. Sebab apa Tuhan kata? Sebab kebanyakan manusia yang menyesal, dia akan bercakap di hadapan Allah, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dia kata, wahai Tuhan aku, awaklah tak bagi lambat sikit ambil nyawa aku ni. Nampak dia kata, laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhan, kalau ambil lambat sikit masa aku ni,
Fa'as-saddaqa. Nampak Tuhan kata apa? Fa'as-saddaqa makna dia sadaqah. Kalau ambil lambat sikit ni aku sedekah hak mana ada aku bagi semua di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa akum minas salihin, dan aku buat amal-amal yang soleh. Sebab tu Tuhan dia merahsiakan masa kematian kita. Kalau dia habaq tuan-tuan sekalian balik sekali jumpa malaikat maut kat jalan, contoh aku tu. Kata Haji mai mana ni? Kata baru balik daripada kuliah matam hari. Ji, saya ni adalah buku rekod kematian. Kalau ada buku rekod kematian lah. Haji ni kita 2 minggu lagi Haji mati. Mati tang mana? Mati jatuh parit. Contoh dia lagu tu lah. Kan? Haji naik motor pergi tang mana, jatuh parit. Ingat Haji 2 minggu lagi. Agak-agak tuan-tuan nak balik rumah. Patah balik mai duduk dalam masjid. Tidak, ambil Quran apa, baca lagi zikir apa ni, bunyi dia seorang kan tuan-tuan. 2 minggu tak balik rumah. Bini duk cari tang mana ni. Tak mau dah. Hang bini ke apa, hang duduk jauh-jauh. Aku nak berzikir. Hang tahu 2 minggu lagi aku nak mati, hang tahu tak? Kalau tahu, betul tak tuan-tuan? Masalah tak tahu. Tu yang duk dengki kat orang tak habis-habis dia. Boleh kah boleh tu? Tuan-tuan macam marah kat saya. Tak apa saya tengok omai depan ni. Ni lah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tuhan kata macam tu. Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tapi Tuhan jawab balik. Tuhan kata apa? Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Manusia, hang takkan tak tahu Tuhan kata. Sebelum ni orang duk mai pesan ke hang macam-macam dah, yang kata bila kata mati Tuhan akan ambil tepat pada waktu dia. Tuhan takkan ambil awal dan Tuhan takkan ambil lambat. Makna dia tepat pukul 9 hang mati pukul 9. Tak ada duk boleh hold dulu, tak ada benda tu. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita duk baca, tuan-tuan duk dengar selalu, Tok Khatib pun duk baca. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kan? Walikulli ummatin ajal. Setiap manusia itu ada ajal kita masing-masing. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila mai ajal kepada hang ni, Tuhan takkan ambil hang ni waktu yang terlampau awal ataupun waktu yang terlampau lambat. Makna dia Tuhan akan ambil tepat pada waktu dia. Hang mati. Telah dituliskan di dalam qada dan qadar kita, hang mati pukul 9. Tuhan takkan ambil. Tak apa, bagi ekstra setengah jam kat dia. Dah. Tak ada benda. Takkan terjadi benda tu. Pasal apa? Pukul 9 kita akan mati. Boleh faham tuan sekalian? Masalah dah kita tak tahu bila kematian kita. Kalau kita tahu bila kematian kita, tuan-tuan habis. Tuan-tuan pernah dengar tak? Banduan hayat pernah dengar? Kan, masuk penjara dia tahu lah. Banduan hayat ni masuk dia apa tuan-tuan sekalian? Dia duduk dalam tu, ada masa sepanjang hayat dia duduk dalam tu. Dan ada banduan yang akan dikenakan hukuman gantung. Tuan-tuan, hukuman gantung. Bila mai PGA, pegawai agama depa mai tu, bila mai tu dia habaq sekian kata ni sekian-sekian, kata hukuman dah ada dah. Hang pada hari sekian-sekian akan digantung sampai mati. Tuan-tuan, dengar macam tu, kepala lutut ni serba tak ada. Dia jatuh kepala lutut, lepas tu dia akan tanya, lah ni ada lagi subsidi yang penjara bagi, ada lagi, kok nak minta makan apa-apa kat boleh kita makan. Tuan-tuan, makan pun tak mau dah waktu tu. Yang nak apa? Nak kain sejadah, nak Quran, lepas tu panggil ustaz dalam tu seorang. Supaya menceritakan kepada dia tentang agama ni. Nak cover waktu tu, nak kampui waktu tu. Pasal apa? Pagi esok nak mati tu. Lepas cerita waktu berjalan nak pergi ke pusat untuk nak gantung ni tuan-tuan sekalian ni. Waktu berjalan ni, air mata turun ni, serupa dengan kaki tak berjalan tu. Dia berasa kebas habis semua dah. Tuan-tuan, pasal apa? Pasal dia tahu kata nak mati. Tapi dalam tu pun mereka pun duk fikir, kami tahu kata nak mati sekurang-kurangnya ustaz. Dia kata apa? Sekurang-kurangnya kami sebelum mati kami dan sebut la ilaha illallah. Tu cantik balik kat depa tu. Kita pasal kita tak tahu nak mati bila, dan kita pun tak tahu nak mati tang mana. Betul tak tuan-tuan sekalian? Tengok mati tengah duk tulis sput tutu. Tahu sput tutu? Bagus punya duk kona di jalan penaga, tengok siapa dia ni dengan pakai mask apa semua, dengan helmet tutup full face apa. Kan? Dia pun tak tahu, dia tengok orang tak kenal. Kok pasal dah pakai mask, dia pun cabut helmet dia. Dia kan jenis orang tua hak jenis buah ketayam dalam helmet tu. Rupanya dia cabut helmet ketayam, terlupa nak buang. Tuan-tuan, masuk dalam tu tulis sput tutu. Tahu sput tutu?
Sport Toto tu lah. Magnum apa nama Dharma Chai. Kan pernah tengok tu? Gambar kuda punya bagus duk lompat tu. Dia tulis bagus. Tulis. Tentu tah macam mana. Tak tahu siapa dia duk kayu basikal. Boom. Belaga kita. Belaga. Mati dia kena nombor ekor. Siapa sangka? Sekurang-kurangnya kita duk kata orang hak mati tali gantung. Tu dia sebelum nak gantung tu dia sebut macam-macam. Dia bertaubat dah kepada Allah. Dia sebut La ilaha illallah. Pram kata dia bertolak. Dia pun mati. Dalam keadaan dia berjaya sebut kalimah la ilaha illallah. Kita belum tentu. Ni kita duk semayang tunggu terbalik belum tentu. Tuan-tuan sekalian. Mati kita sebut tak sebut. Boleh faham? Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab tu Tuhan pesan kat kita. Tuhan pesan yang kata bila mai kematian, dia tidak akan lambat dan tidak akan awal. Tepat pada waktu dia. Baik tuan-tuan. Jadi, bila Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita api neraka Jahannam, waktu tu kita duk fikir, aku ada masa dulu, aku tak buat benda tu. Jadi, sementara kesempatan Tuhan ada, buat tuan-tuan sekalian. Hak mana yang kurang-kurang bersedekah, dah mula dah, duk boleh pelan-pelan, duk bersedekah dah tuan-tuan. Bukan Tuhan suruh bagi semua. Ni pun silap juga ni. Bila kata sedekah, dia pergi bagi semua. Dia pasal nak ikut Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tak apalah. Dia Sayyidina Abu Bakar. Kita ni takat lebay Bakar, matam dah hari ada nama Bakar. Mana minta maaf sebut marah tuan-tuan lah. Kan? Sayyidina Abu Bakar tak apalah. Bila Nabi kata, siapa-siapa nak infak di jalan Allah. Siapa nak tabarruk di jalan Allah. Sayyidina Abu Bakar dia angkat tangan. Ya Rasulullah, ambillah semua harta saya. Nabi tanya dia, Abu Bakar, hang bagi ni hang fikir panjang lah. Dia kata dia, aku fikir panjang Rasulullah ambil lah. Lepas tu apa tinggal hang kepada hang dengan keluarga hang? Hampa nak makan apa? Hampa nak duduk tang mana? Tentu, Sayyidina Abu Bakar dia jawab apa? Cukuplah Allah dan Rasul yang ada pada saya. Cukup, dia pegang yang tu. Saya tak suruh tuan-tuan jadi Sayyidina Abu Bakar. Tekak jadi anak cucu Haji Bakar mungkin okey ya. Tak lagi duk main jumpa benda hari ni rumah saya wakaf untuk masjid apa semua. Betul hang duk tahu mana? Saya lena kot masjid lah. Yang ni karun lah. Dah agama tak suruh sampai tarah tu. Agama suruh buat. Buat macam mana tuan-tuan sekalian? Walaupun sikit tetapi benda tu istiqamah, yang tu yang kita mahu. Kan? Boh lan tabung masjid, ustaz, walaupun saya boh seringgit ustaz, tapi saya duk biasa bubuh tu 30 tahun yang lalu dah ustaz. Banyak mana lah. Daripada kita pergi bubuh RM50 malam ni, lepas tu rendam RM50, tunggu 20 tahun baru bubuh pula RM50. Apa cerita? Lagu duk sedap pula dah ni. Baru 8.20 kan. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang lain yang kata dahsyatnya api neraka ni. Kata Nabi SAW, riwayat daripada Abdullah, riwayat Imam Muslim. Bunyi dah kah? Haji Wan kata jam ni kecoh. Kan tuan-tuan ada duk set nampak boring bagi berhenti awal. Kan, tapi dah hari ni nampak syok kan, Allah silap duk pergi set bagi awal pula. Dah nah. Boleh berderas sikit kah? Takut lagi tuan-tuan duk pergi mengadu pejabat agama lagi. Tuan-tuan pergi mengadu dekat PTA. Saya lah PTA. Bermakna saya mengambil tindakan ke atas saya. Kan? Tu masalah saya ni. Saya duk abang cukup time berhenti bang. Tapi ustaznya duk balun. Maknanya tuan-tuan pergi mengadu, saya kena ambil tindakan sebab saya PTA. Jadi tindakan saya apa? Saya memerintah Ustaz Luqman supaya berhenti awal. Saya memerintahkan saya. Sikit lagi 2-3 minit lagi boleh nak haji 2-3 minit lagi. Baik. Tuan-tuan, hadis ini abang-abang dahsyatnya api neraka. Kata Nabi SAW, yu'ta bi jahannam yawma idzil laha 70,000 zimam. Nabi kata huraian daripada ayat tadi waktu api neraka Jahannam duk main tu dalam surah Al-Fajr. Rupa-rupanya Nabi kata, Nabi SAW sebut Allah Ta'ala buk main kepada kita api neraka tu, diperlihatkan api neraka laha 70,000 zimam. Api neraka tu dia macam bentuk macam satu mangkuk. Bentuk macam periuk. Dan dikelilingi periuk-periuk tu, dia ada tali, yang tali itu berjumlah 70,000 zimam. Sejumlah 70,000 tali. Ni, mangkuk tu, lepas tu dia ada lagu duk renda-renda pula duk ke tepi tu. Kan, tali tu. Nabi kata ada 70,000 tali. Lepas tu pula, ma'akulli zimam, satu tali. Ma'akulli zimam bersama dengan satu tali. Kullu tu setiap tali tu. 70,000 malak yajurrunaha. Satu tali tu
diheret oleh 70,000 para malaikat Allah Ta'ala. Tuan-tuan bayangkanlah. Api neraka ni besar mana? Wallahu ta'ala alam. Tetapi yang duk mengikat api neraka, ni nak heret ni, nak heret tali ni. Kan? Macam orang dulu-dulu kan. Kan orang dulu, dia bila nak pindah rumah, tu orang dulu ni. Orang dulu kan buat rumah kayu, jadi mudah nak pindah. Dia bubuh kayu bawah tu, sekali dia angkat. Ada hak rumah jenis rumah rendah ni, dia bubuh apa? Dia bubuh batang pinang. Buh atas batang pinang, dia pakai duk tolak. Lepas tu hak depan pakai duk tarik guna tali tu. Tuan-tuan bayang macam tu lah. Kan nak pindah rumah tu. Tuan-tuan bayang macam tu. Tak nampak lagi tuan-tuan bayang macam mana tu. Orang Terengganu kan dia tarik kapai bawa naik atas tu. Kan depa bubuh tali tang tu depa duk tarik apa buh kapai depa tarik tu. Pi kalau muda dah pernah buat ke tak tahu kan. Jenis macam tu duk tarik tu. Tuan-tuan, api neraka dia macam tu. Setiap api neraka dikelilingi api neraka ada 70,000 tali. Bayangkan nak pusing 70,000 tali tu. Setiap satu tali, setiap satu rantai ditarik dan diheret oleh berapa? 70,000 malaikat. 70,000 malaikat kali dengan 70,000 tali yang ada. Kalau kita buka kalkulator, kita tekan apa nama sama dengan apa? Dia keluar E. Dia pun tak boleh nak fikir dah kalkulator. Kan kalau handphone kita tekan lah kali hang lalu tu tak boleh buat apa, kena cabut bateri bang. Lebih daripada tu. Makna dia apa tuan-tuan? Api neraka tu luas. Makna dia apa? Api neraka tu besar. Makna dia ramai yang akan masuk dalam api neraka. Pasal itu Tuhan buat besar. Sehingga kan ada sebuah hadis Nabi SAW ketika mana Nabi berjalan bersama dengan sahabat Abi Hurairah meriwayatkan hadis. Hadis ni hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tiba-tiba kata Abu Hurairah, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iz sami'a wajbah. Abu Hurairah kata apa? Kami duduk berjalan dengan Nabi ni, tiba-tiba iz sami'a wajbah. Wajbah ni satu benda jatuh, boom, kata bunyi lekas. Dia duduk berjalan dengan Nabi, depa 3-4 orang berjalan dengan Nabi, boom, kata dengar ada benda jatuh. Ayah, benda-benda apa ni? Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tanya depa, tadruna ma hada? Nabi kata, hampa dengar tak tadi apa benda hak jatuh tu? Apa depa jawab? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Depa kata, kami tak tahu ya Rasulullah benda apa, tapi kami dengar ada benda jatuh, kami tak tahu benda apa. Lah ni Allah dan Rasul lebih mengetahui apa hak jatuh, apa benda tu. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, hadza hajar rumiya bihi finnar mundu 70 kharifa fahuwa yahwi finnar al-an hatta intaha ila qa'riha. Nabi kata kalau hampa nak tahu benda hak jatuh tu apa, itu adalah hajar. Hajar ni apa tuan-tuan? Batu. Ketik batu. Kan kita duk picum apa nama Hajarul Aswad. Hajarul Aswad tu makna dia batu yang hitam. Itu hajar. Kan kita duk apa nama kita picum tu. Hajar tu Nabi kata ketik batu. Yang ketik batu itu rumia. Rumia ni asal daripada perkataan roma. Roma ni yang dilemparkan. Kan kita pernah baca apa nama ayat wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Ayat tu ayat megah tu. Kan orang lama-lama kata ayat tu ayat megah. Nak pukul orang baca ayat ni, wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Tidaklah yang melempar itu melainkan Allah Taala yang melempar. Kita pun ambil seketul batu nak buat naya Quran, kita balik. Dia kena tu dia jatuh sakit tuan-tuan sekalian. Yang tu ayat sonsang. Tuan-tuan jangan lupa ramai. Kan ayat tu ayat Roma tu. Jadi rumia makna dia dilemparkan. Dilemparkan. Batu tu dilemparkan bihi finnar dalam api neraka. Nabi kata mundu 70 kharifan. Waktu tu Tuhan waktu batu tu dilemparkan semenjak 70 kharifan 70 tahun yang lalu. 70 tahun yang lalu lempar tuan-tuan sekalian. Dan Nabi kata apa? Fahuwa yahwi finnari al-an. Sekarang ni batu tu baru sampai ke dasar api neraka. 70 tahun punya lempar dalam mana tuan-tuan? Tuan-tuan dalam mana nak abang bagi? Kita nak korek buat apa? Buat kong barang. Sini panggil kong lah. Tempat tik itu. Nak korek kong tik itu tuan-tuan sekalian, main dengan kederat kita ni 2 hari ya korek. Tu pun dalam mana? Terjun kepala lekat dulu. Betul tak betul? Bubuh 2 kong, 3 kong. Tahu kong?
Depan depan ni depa tak tahu kok sebab depa ni orang bandar. Kan? Tuan-tuan, kita nak korek tu bertengok, nak buat telaga kan, membudah telaga lah. Nak buat telaga, dalam ni. Kata ni kira 20 kaki. 20 kaki, hampa korek berapa lama ni? 2 hari. 2 hari baru 20 kaki. Ni 70 tahun punya korek. Tuan-tuan sekalian, bayangkan. Tuan-tuan pernah tak korek telaga 70 tahun? Daripada kecil korek-korek, naik-naik jadi tua. Kan? Haji lama tak nampak ni pergi mana? Pergi mana apa? Aku mula korek ni 70 tahun. Lah ni aku naik-naik dengan putih apa semua. Dulu waktu korek tu baru masuk sekolah rendah. Dan 70 tahun punya api neraka dalam. Allahu Akbar. Bayangkan. Sebab itulah ketika mana malaikat nampak ada orang yang duk rabat nak lari keluar. Yang tu dalam surah Al-Mulk, tuan-tuan pernah baca. Kullama ulqiya fiha fauj sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Pernah jumpa ada ayat tu dalam tabarakalladzi biyadihil mulk. Kullama ulqiya fiha fauj. Ketika mana orang ahli neraka duk kena azab teruk ni, depa nampak dinding api neraka dia berabat nak naik. Malaikat tengok, malaikat senyum. Hang nak rabat lah kalau hang larat. Kan? Sehingga kan malaikat kata apa? Sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Manusia. Yang hampa nak rabat ni, aku tengok azab sangat hampa kena seksa dalam api neraka ni. Alam ya'tikum nadhir. Atas dunia dulu, tak ada ke orang duk main pesan agama kat hampa? Ni. Nampak tak? Atas dunia dulu, tak ada ke orang duk main habaq tentang agama kat hampa? Depa jawab apa tuan-tuan? Qad ja'ana nadhir fakadzabna. Memang ada, bukan tak ada mai kat kami, tapi kami yang tak pi. Tu ayat tu. Kan? Kalau ikut dalam bahasa Quran tu dia kata apa? Kullama ulqiya fiha fawj sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirum fakadzabna. Betul tak? Ayat tu bunyi macam tu. Kan? Bila malaikat tanya kepada mereka, mereka kata apa? Memang datang kepada kami orang yang memberikan peringatan. Memang Jumaat selalu khutbah duk bagi peringatan. Tok Imam duk abang. Setiap pengurusi duk abang. Ustaz duk abang. Fakadzabna. Tapi kami yang tak pernah pergi dengar. Nampak tak ayat tu? Lagu kasar ni ayat ni. Kan? Keluar-keluar mereka angkat tayar kereta saya duk kat atas. Contoh, tak ayat tu kita sambung kemudian. Nampak lagu kasar sangat. Tidak. Baik, cuma nak abang apa? Hang lari pilah tara mana pula api neraka. Azab akan kena kan. Hang tak boleh nak lari punya dalam api neraka. Itu dahsyatnya api neraka. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan dekat saya ni adalah beberapa amalan yang boleh menyelamatkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah saya akan cerita 5 tahun lagi. Bolehkah? 5 tahun lagi tamai pula. Malam ni kira kuliah dah kan lagu malam ni. Kan? Saya duk ingat tazkirah biasa aku Fah ni aku ada lapang-lapang kita main pula aku kan. Nak buat kuliah bulan-bulan tak boleh. Kena malam ni pun nampak tuan-tuan pun berasak kepala dah tu. Kan lagu duk berasak ya. Baik, kita berhenti dekat tu. Boleh kot kita berhenti dekat tu Insya-Allah kita mula. Kita akan kita akan berjumpa lagi insya-Allah. Apa pun tuan-tuan sekalian, sebab itulah sayangnya Nabi kat kita. Nabi tak mau bagi kita terlepas masuk dalam api neraka. Tuan-tuan pernah baca dah hadis Allahumma salli ala Muhammad. 40 hadis yang menceritakan 40 hadis penawar hati. Ada pernah baca kitab tu? Karangan Abu Ali An-Nadwi, Syekh Fahmi Zamzam dia buat kitab tu. Ada sebuah hadis tu Nabi kata apa? Aku diumpamakan jaring yang menjaga belalang daripada terlepas masuk ke dalam api neraka. Nabi kata begitu. Apa makna dia tuan-tuan sekalian? Maksud dia, Nabi duk tahan kita. Jangan hampa masuklah api neraka. Jangan masuklah api neraka. Nabi duk tahan yang tu. Tapi sayangnya, yang kata kita ni, mencari jalan untuk nak masuk api neraka, kita melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ambillah kesimpulan apa pada malam ni. Kita berusaha bersungguh-sungguh untuk membebaskan diri kita daripada buat benda-benda yang Tuhan tak suka. Sebab neraka tempat ada. Jadi kita berusahalah. Kan, hak pongoi-pongoi tu pelan-pelan slow turun tuan-tuan sekalian. Hak mana rajin duk maki orang, slow lah maki tu. Hak mana duk khianat kat orang, fikir-fikir baliklah tempat kita dalam api neraka. Tak ada siapa nak boleh tolong kita. Sebab dahsyatnya api neraka tu. Jangan kita minta nak masuk dalam api neraka, jangan. Kan, ni ada orang duk buat layar buruk pula.
Dia kata, aku dalam banyak-banyak neraka, aku nak pilih neraka jahanam. Apa pasal nak pilih neraka jahanam? Dia kata, kalau neraka tu jahanam, aku boleh lari keluar. Amboi, hang bercakap. Hang kena api letter kriket tu pun hang beradui sampai 3 hari. Yang tu baru api letter kriket tu. Hang tak kena api neraka betul-betul lagi. Kan? Baik, kita berhenti dekat tu nak, Haji nak. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama alaihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.